إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدشه بالتراب ألا ساء ما يحكمون. Gitu. Dan apabila dikhabarkan kepada seorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, maka muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang dia menahan perasaan marah dalam hatinya. Dia bersembunyi dari orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang dia beroleh anak perempuan. Ini pemikiran jahiliyah. Sambil berfikir, adakah dia akan memelihara anak ini dalam keadaan yang hina atau akan menanamnya hidup-hidup, atau menanam hidup-hidup di dalam tanah. Ketahuilah, sungguhnya jahat apa yang mereka hukumkan itu. Huraiannya, tanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang musyrikin Mekah yang mengatakan bahawa Allah Taala mempunyai anak-anak perempuan. Satu, dia membangsakan benda yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kejahatan yang sangat besar, iaitu mentasyabuh, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala mukhalafah. Allah Ta'ala tidak ada jalan sedikit pun persamaan dengan makhluk. Zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya tidak sama dengan makhluk. Sekarang diserupakan Allah Ta'ala punya anak perempuan dia. Ya. Satu. Kemudian anak yang dibangsakan pula perempuan. Dia sendiri pun anak-anak perempuan di masyarakat jahiliyah. Makna satu perkara yang sangat jahat dilakukan oleh mereka, menisbahkan benda yang tidak sepatutnya bagi Allah. Kita bila doa, kita selalu baca subhanallah, maksudnya ta'ala amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan kepada Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak saidia. Adakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk kamu anak lelaki? Jadi sini dibayangkan bahawanya sifat mereka masyarakat jahiliah, iaitulah dibezakan anak lelaki dan perempuan. Ya, kalau dapat anak lelaki seolah-olah satu kebanggaan besar. Kalau anak perempuan seolah kehinaan besar. Dan kalau semua anak semua lelaki, bila nak beranak? Ini maknanya pemikiran yang tidak logik mungkin. Bahawa Allah tidak mengukur manusia itu lelaki ke perempuan. Mereka diukur di asas dasar takwa. Siapa yang bertakwa, dia paling tinggi martabat. Ya, walaupun dia perempuan. Dia perempuan, Rabi'atul Adawiyah, Masya Allah. Ya, seorang waliyah. Walaupun perempuan, dia jejak martabat makrifat yang tinggi. Kita pula laki-laki tak jejak-jejak lagi. Tak jadi wali nikah. Jadi maknanya apa? Ukuran bukan dengan fizikal manusia, tapi diukur dengan rohani mereka, ketakwaan mereka kepada Ta'ala tinggi, maka tinggilah darajatnya. Adapun masyarakat jahiliyah, ya, yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam proses mereka untuk menjadi supaya kepahaman mereka betul. Dia nak ceritakan bahawasanya kejahatan masyarakat jahiliyah yang kufur, iaitulah mereka mensifatkan benda yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu,
Kemudian benda yang disifat pun benda yang dia sendiri pun tak nak, iaitulah anak perempuan. Dan anak kamu anak laki-laki. Dan apakah mereka menyaksikan ketika Allah Ta'ala menciptakan malaikat, yang dikata malaikat tu anak perempuan Tuhan, sehingga mereka sangat lancang mengatakan bahawasanya malaikat itu dari jenis perempuan dan merupakan anak-anak Tuhan. Ya, sebab tu ulama menyatakan kalau siapa mengatakan malaikat itu perempuan, faqad kafar, maka kufur orang. Ya, kalau dikatakan malaikat lelaki, maka fasik. Apa beza dia? Bahawa malaikat tak pernah menyerupai dengan wajah fizikal dia perempuan, laki-laki dia. Ya, Jibril alaihissalam bila turun dia akan menyerupa Dihyatul Qalbi, seorang sahabat Nabi yang sangat tampan, yang nama dia Dihya Al-Qalbi. Ada pun perempuan mereka tak pernah serupa. Kemudian apakah hujah dan dasar yang menyebabkan mereka berfikiran sedemikian? Hujah, ya, apa hujah mereka? Dasar apa yang mereka maknanya mempunyai tanggapan yang sedemikian buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana cara mereka menetapkan kesimpulan yang benar-benar merupakan hujah yang dapat diterima oleh akal atau bersandarkan kepada satu hujah yang dapat diterima oleh akal atau bersandar kepada dalil yang termaktub di dalam salah satu kitab yang diturunkan di langit. Cari kalau ada kitab Taurat, Injil, Zabur ke, Suhuf ke, yang ada menceritakan sebagaimana sangkaan buruk yang mereka tohmahkan kepada zat yang maha mulia, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ayat ini mendedahkan apa? Sifat terlampau jahat golongan-golongan kafir. Batuan sebut dalam ayat lain, binatang kafir ini binatang yang mengangkak. Inna syarrad dawab, semuanya binatang yang paling jahat mengangkak atau muka. Siapa dia? Allazina kafaru, ialah orang yang kufur dengan Tuhan. Di samping anggapan-anggapan sesat serta merupakan pembohongan yang amat nyata, orang-orang musyrikin itu mengada-ngadakan hubungan nasab pula antara Allah dengan jin. Ya, padahal jin-jin itu mengetahui bahawa kelak mereka akan diseret ke neraka Jahannam. Iaitulah syaitan, jin semua. Maka maha suci Allah Ta'ala dari apa yang disifatkan oleh orang-orang sesat, ya, yang musyrikin itu. Ta'alallahu uluwan kabirah, maha suci Allah Ta'ala daripada disifatkan dengan sifat yang tidak selayak dengan Ta'ala. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sifat dengan sifat yang tidak layak bagi Allah, dan sifat yang mustahil. Qala Allah Ta'ala fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnu musabbihun wa in kanu la yaqulun law anna indana zikram minal awwalin lakunna ibadallahi mukhlasin fakafaru bih fasawfa ya'lamun. Maka sebenarnya kamu, wahai orang-orang musyrik, mana orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain, orang yang nak menyamakan Tuhan dengan makhluk, nak menyamakan zat yang wajib dengan zat yang jaiz, yang baharu, yang harus. Maka sebenarnya kamu, wahai orang-orang kafir musyrik, dan apa-apa yang kamu sembah itu tidak akan dapat merosakkan perhubungan seorang hamba dengan Tuhan. Ini Allah Ta'ala segegah mereka. Kau buat apa pun takkan berhasil. Bahawasanya kau nak memutuskan orang daripada Ta'ala takkan berlaku. Sebab kuasa mutlak adalah tunggal milik Allah Ta'ala. Yahdi man yasha' wa yudillu man yasha'. Dia boleh beri tunjuk orang dikehendaki, dan dia boleh sesatkan siapa dia kehendaki. Mana petunjuk dan kesesatan hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa tu ambil petunjuk, tak ada orang boleh sesatkan. Sayyidina Bilal bin Rabah, dahsyat sebenarnya. Dia empat dengan batu warna pasir,
Dia banyak cukup-cukup, ada yang digergaji kepala macam-macam. Apa yang keluar daripada mulut Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Ini kalau orang ni pula kata ahadun ahad tu apa makna? Zikir tak ada makna pula. Zikir Allah Allah tak boleh. Terus Nabi Bilal kata ahad ahad tu apa? Satu. Apa makna dia? Takkan tak ada makna pula, bukan? Jadi kalam Arab ni kita kena tahu dalam keadaan nahwu ni laula hasbu wa taqdil apa himarun. Kalau dalam kaedah bahasa Arab ni tak ada hazaf, tak ada takdir, himar pun boleh faham bahasa Arab. Makna bahasa Arab dia ada takdir, ada hazaf dan sebagainya. Habis. Jadi Allah Ta'ala beri kata putus supaya mengejutkan. Jangan orang kafir itu perasan dengan tindakan mereka boleh mengubah iman orang-orang beriman yang telah dikurniakan Tuhan. Tak ada siapa boleh mengubah. Tidak akan dapat merosakkan perhubungan seorang hamba dengan Tuhannya, kecuali yang telah ditetapkan dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang. Ini satu sindiran tajam. Melainkan macam kau lah orang kafir maknanya. Kau akan dibakar besok dengan julangan api yang sangat dahsyat di akhirat besok. Tu. Waktu dalam ayat Quran ni kadang-kadang kita tengok sekali, dia kena tengok semua baru dia faham. Kalau kita lihat awal surah Baqarah kan, apa disebut di situ? Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un alaihim, sama di atas mereka ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzartahum am lam tunzirhum, mau beri peringatan ke, mau tak beri peringatan ke, sama mereka la yu'minun, mereka tak beriman. Orang kafir ni kau beri peringatan tak beriman. Kafir mana? Ni nak tanya. Tu ada yang kafir masuk Islam tu, yang ayat lain pula Tuhan kata in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sekiranya orang kafir itu berhenti daripada kekufuran dia, maka seluruh dosa dia diampunkan oleh Ta'ala. Dan macam mana pula ayat ni? Tadi maknanya ada kafir kau beri apa pun dia tak beriman. Yang ni pula ada pula orang kafir beriman. Maka itu yang perlu perbahasan maksud ayat oleh ulama-ulama mufassirin. Maksud ayat yang dikatakan sawa'un alaihim ialah orang-orang kafir yang telah dimaktub pada azali dan dimaktubkan bahawa dia dari awal sampai akhir adalah mati dalam keadaan kafir, dia tak beriman. Ada pun yang dikatakan in yantahu yughfar ma lahum ma qad salaf, ini kafir lain, dia tak masuk dalam ayat tadi. Ya, ni kafir yang lain, kafir yang disekat jalan dia, kemudian dia beriman balik kepada Allah Ta'ala. Itu maksud. Jadi kau tengok sekali lalu, macam mana pula seolah-olah dia bertembung. Quran tidak pernah bertembung dengan Quran. Ya, semua kita kena memahami maksud dia mana. Kecuali orang-orang yang ditetapkan dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan seorang-orang yang seangkatan dengan dia, ya. Lagi siapa kalau orang dulu, yang dulu Fir'aun, Namrud atau semua tu. Itu semua memang dah sah dia mati dalam keadaan kufur, ya. Ada pun orang kafir yang ada sekarang ni yang belum mati lagi, itu ujung dia kita pun tak tahu. Kadang-kadang dia boleh jadi dia berubah. Ya, sebab tu kalau orang kafir yang ada sekarang ni kita tak boleh nak kata terus kau ni ahli neraka. Tak boleh kata. Ya. Sebab apa? Kita tak tahu ujung umur dia. Ya. Tapi kita kena kata dia kufur sebab dia kufur. Jangan silap faham pula. Ada orang dia silap faham, awak tak boleh kata dia kafir. Mana tahu besok nak mati dia masuk Islam. Kita pun jawab, kalau macam tu awak pun tak boleh kata awak Islam, mana tahu awak ujung awak kafir. Ada dua benda lain tu. Hukum alal hal sekarang ni kena nyatakan hukum. Ya, siapa Islam lah, siapa yang kafir lah dia. Tapi ujung umur tu penentu syurga neraka, tu belum lagi, sebelum mati. Ada pun yang dah mati tu memang dah tentulah. Abu Jahal, Abu Lahab bahkan cerita dalam Quran pun ada. Tu memang dah sah mereka tu ada sumbat dalam neraka yang sangat dahsyat besok di akhirat, julangan yang besar. Habis. Kemudian malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tiada siapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darajat kedudukan yang tertentu, ya, dalam menyempurnakan tugas, ya. Malaikat pun sebut bahawa mereka ada tugas masing-masing. Yang bertasbih, yang bawa wahyu,
yang turunkan hujan. Semua itu ada tugas-tugas yang telah ditetap, dan mereka ni sangat hebat. Sebab mereka ni la ya'suna ma amarahum, dia tak pernah derhaka akan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab malaikat dia tak ada unsur-unsur nafsani, unsur-unsur nafsu tak ada. Dia makan tidak, minum pun tidak, ya, berkahwin nikah pun tidak, tuan ya. Ya, kuasa hebat Tuhan. Yang tak makan tak minum tu lagi hebat yang makan minum ya. Yang tak makan minum boleh tanggung aras kan. Kita bila makan minum nak angkat simen 2 kampit boleh. Sekampit dah mengingki. Makin dah tua terkehil luar ni. Yang malaikat tak makan tak minum aras ditanggung kan. Ya, punya hebat. Dan sesungguhnya kami sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadah. Contoh dalam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW naik selapis langit tu macam-macam ini bahasa malaikat. Yang sujud tak angkat-angkat kepala. Bila Nabi SAW mau diangkat, lepas tu dia sujud balik sampai kiamat nanti. Kita kena sujud semain tasbih pun dah lengur. Lama tu iman baca pula macam dundang sayang slow. Ya, berdengung kepala kawan. Tu pun semain tasbih 10 kali tasbih. Dia ni sujud tak angkat-angkat dan pahala mereka tu semua diberikan kepada musalli, orang yang sembah mayang. Tu besarnya kurniaan Allah Taala pada umat Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih mensucikan Allah Taala dari sebarang sifat kekurangan. Itu makna tasbih. Apa tasbih? Menyucikan. Suci daripada minan naqais, daripada segala kekurangan, dengan makna kita sentiasa memandang kesempurnaan Allah yang maha dahsyat. Lepas tu 2 lapan tasbih ringan. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani 'ala mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mudah itu. Ringan di atas lidah tapi berat di atas mizan. Itu timbangan ni berat di atas mizan. Sebab ini timbangan yang menunjukkan kesucian Allah Ta'ala daripada kekurangan ya. Tapi sebut egengan itu besar pahala, kemurahan, kasih sayang Allah Ta'ala berikan kepada umat Rasulullah SAW. Dan sebenarnya mereka yakni orang musyrik, iaitu dahulunya pernah berkata, kalaulah ada di sisi kami kitab suci dari bawaan rasul-rasul yang telah lalu, tentu kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersih dari sekarang syirik. Itu semua cakap bohong dia. Maknanya apa? Ya, soal temberang ni manusia yang banyak. Quran dah ni temberang ni dia. Oh, kalau datang rasul kami memang ikut. Datang rasul apa? Rasul kalau ikut dilawan ni. Itu manusia punya mulut tak boleh nak dipercaya sangat. Yang mulut confirm boleh percaya, yang keluar kalam daripada Rasul dan Nabi saja. Ya, lain daripada tu banyaklah, lidah bercabang lah, cabang 3, cabang 4, macam-macam cabang gitu. Ya, yang mata serampang mana dia cakap ramai ni bab lain dia buat. Cakap lain buat lain, janji lain buat lain, itulah dia. Ni tengok ni. Dia kata kalau datang Rasul bawa kitab, memang kami ikut habis-habisan. Datang dilawan, bukan diikut kan. Ya, dia lawan yang bukan diikut. Dan banyak berlaku itulah. Ada setiap berjanji dengan Rasulullah. Semua soalan kau jawab, ya kalau kau jawab aku beriman. Dah jawab habis semua, apa tak iman. Habis dia pusing. Dia tak boleh, dia tersantak ke dinding. Apa saja hujah dia beri Nabi jawab dengan jelas. Akhir dia apa? Dia buat isu yang ni orang main sekarang. Isu apa? Isu fitnah. Ya benar, yang antas sahir, kau ni sihir. Dia dah tersantak kat dinding, tuan dia jawab. Segala hujah yang dia beri Rasulullah jawab tepung, tepat. Dia tak boleh pergi lagi dah. Akhir dia pusing. Ya, antas sahir. Ya. Ketika batu makrib berapa gini? Apa macam batu makrib ni? Berapa tiang batu? Sampai tiang boleh tanya tuan. Ingat Nabi kontraktor. Kita kalau tanya berapa tiang Masjid Azim, memang tak ada jawab. Bukan kita pergi nak kira tiang. Dia pergi nak semayang kan. Kalau kontraktor mungkin tengok, oh ni tiang lah harga ni. Besok aku nak buat masjid, nak tiru tiang macam ni kot. Ada tu kontraktor, ada ke tak? Jadi kita pergi semayang, tiba-tiba dia tanya berapa tiang. Siapa nak kira tiang? Sampai tahap tu Nabi jawab tepat. Dan begitu yang lain. Lepas tu dia tak boleh pergi lah. Dan tak ada soalan, dia nak soal kepada Nabi, dia buat tuduhan. Antas sahin, kau ni sihir. Tu. Dia nak lari, degil. Sebab tu orang bodoh boleh ajar kan. Kalau inat, degil ni payah. Bawa apa hujah, dia kerah kepala. Dia tak nak, dia ngelak. Akhirnya, dia dapat apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Itu yang dia dapat.
Ini perangai jin lah. Dia kata kalau turun Nabi kita memang kami ikut, datang Rasul paling afdal, ya. Dia lawan terang-terang. Tentulah kami akan menjadi hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Setelah Al-Quran diturunkan pada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh itu mereka akan mengetahuilah akibat kekufuran mereka. Tunggulah itu, ya. Tak lama lagi. Kan tongkat lama pun, tongkat langit pun kan semua akan balik. Tafsirnya Allah SWT berfirman kepada orang-orang musyrikin. Musyrik mana orang yang menyekutukan ketuhanan. Ketuhanan Tuhan milik Tuhan dia. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kami adalah Tuhan yang setunggal. Ya, tiba-tiba dia istirak, dia buat mana syirik, dia kata yang patunglah itulah, dia beranggapan ada seolah kuasa macam Tuhan, maka merosakkan akidah dia. Bahawa mereka dengan penyembahan yang sesat tidak akan dapat menyesatkan seorang melainkan orang-orang yang sudah menjadi calon penghuni neraka. Ya, sebenarnya dah ada pada azal, sebelum ada kita dah siap dah. Ya, semua ketah kerja Tuhan dah siap. Orang beriman, tak beriman, mati beriman, semua dah siap. Jadi secara zahirnya yang mana mereka dapat tarik itu sebenarnya dah ada pada azal. Tapi kalau pada azal mereka hidup dan mati sampai akhir iman, dia tarik macam mana pun takkan dapat. Itu maknanya. Mereka yang punya akal fikiran tetapi tidak menggunakan untuk berfikir, ini yang didapat ni. Ya, orang ada otak tak guna kepala otak kan. Dan mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, telinga tapi tidak dapat mendengar. Gulungan ni yang dapat ditarik. Yang Tuhan jadikan sebab mereka tu menarik dan terhumban ke neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguhnya kami akan humbankan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Punca dia ada akal tak kerti memikir tentang ketuhanan Allah. Ya, dan dia ada mata tak kerti melihat ayat-ayat Allah. Dia ada telinga tak mau mendengar ayat-ayat keterangan Allah dan disampaikan oleh Rasul utusan Allah. Mana ulaika kal an'am, dia lebih teruk daripada binatang yang kaki empat tu. Ya. Maknanya Allah Ta'ala apa? Akan humbankan mereka ni, dan Allah Ta'ala letakkan title taraf mereka lebih teruk daripada yang dalam kandang. An'am ni binatang ternak kaki empat, itu panggil an'am. Ayam itik tak masuk yang kaki empat, bahasa Arab lah, kaki empat an'am. Jadi dia besar balik unta, bukan enta, unta. Kan sebab macam nak enta pula itu. Ya, unta. Lembu, kerbau, bigi, kambing tu semua kaki empat. Ya, maka dia lebih dahsyat daripada yang tersebut. Yang tu pun bersebih. Ya, lembu, kerbau tu semua bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihan walakinnahum la yafhamun tasbihahum. Semua tu bertasbih. Mu je tak faham tasbih mereka itu. Dan umur dia habis tasbih dia mati. Binatang ni tasbih, bila habis tasbih dia pun mati. Bermakna bila sampai ajal dia, tuan stop dia punya tasbih, lalu dia mati. Lepas tu kadang-kadang tertangkap ayam, dulu kecil-kecil yang terlari tangkap kurung, lepas tu lepas. Tasbih tak habis lagi. Yang kejar tak tasbih, yang ayam tu habis tasbih dia banyak lagi tak habis. Lepas tu dapat sembelih dia lagi balik. Ya, itu maksudnya apa? Setara binatang yang tak ada akal bertasbih, mu ada akal, ada Tuhan Rasul, ada petunjuk kitab, pun tak ikut juga sumbangan ke, memang dahsyat tengok. Itu maksudnya. Jadi maknanya suruh kita gunakan akal, ya, dan gunakan pemandangan dan pendengaran untuk mentauhidkan Allah SWT. Ya, biar pendengaran kita berbentuk pendengaran tauhid, pemandangan kita pemandangan tauhid, akal kita akal tauhid. Itu maksudnya. Ya. Jangan menggunakan akal-akal tasyrik, pandangan-pandangan tasyrik mana menyekutukan Allah Ta'ala. Semua itu akan disoal. Dan sesungguhnya tidak seorang pun di antara malaikat melainkan sudah mempunyai kedudukan dan tugas tertentu. Semua dah siap. Dan bahawa mereka ialah selalu bersab-sab, dan makhluk yang paling ramai inilah. Sebab dia tawaf, dia masuk Baitul Ma'mur tak pernah keluar tadi. Beratus ribu kali masuk hari-hari. Sebab dia nur. Bila nur dia boleh tadakhul. Ya, nur tak ada masalah. Kalau jisim yang kasih macam kita ni kasar tak boleh. Kan dia boleh bergempit, orang kata macam apa? Boleh bergempit. Jadi ikan sardin ni. Yang dia duduk dalam tung dia bergempit. Jasad dia, mana jasad yang keras. Ada pun nur tak apa. Dalam surah ni tuan-tuan pasang dah 10. Dah terang kan. Nak tambah lagi 10 boleh betul? Boleh tak ada apa. Nak tambah 20 lagi boleh tak ada apa. Dia nur tak ada masalah. Sebab nur. Malaikat ni nur. Dan menunaikan perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan tugasnya, dan setiap bertasbih dan bertahmid kepada Allah Ta'ala. Mereka tak pernah putus. Ya.
Sebab tu orang yang sampai ke Tuhan ni meniru amalan para malaikat, ya. Malaikat apa? Kurangkan unsur nafsu dan hebatkan unsur nur, itulah amalan zikrullah dan seumpamanya. Dan dalam surah Anbiya ayat 26 hingga 28 Allah SWT berfirman, wa qalu ittakhadzar rahmanu waladan subhanah bal ibadum makrumun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik berkata, ya, apa dia kata? Allah SWT Ar-Rahman mempunyai anak. Ni kau jawab dengan ni. Ya, dia kata ittakhadzar rahmanu walada. Dia jawab subhanah, maha suci Allah dari apa yang dibangsakan oleh golongan yang terlampau zalim. Dia telah zalim dia dengan Tuhan. Itu zalim paling besar. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah Ta'ala itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan, iaitu malaikat. Kemudian dituduh pula malaikat tu anak perempuan Tuhan. Macam-macam ni. Ini semua dia pakai apa? Kepala otak dia yang sesat panggil ni. Akal dia fikir tak kena cara, maka tersembam di dalam murka Tuhan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahnya, ya. Mereka ni makna taat, tidak mendahuluinya Ta'ala. Dia tak pernah buat benda yang tak pernah Tuhan arah. Dan apa yang Tuhan arah, dia tak pernah derhaka. Itu hebatnya para malaikat. Dan Allah SWT mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Semua siap. Allah Ta'ala mengetahui benda setelah dan benda akan datang. Dan mereka tidak mahu syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah SWT. Mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya, itu azab Allah Ta'ala. Yani Allah SWT berfirman dalam ayat di atas mengenai orang-orang musyrik Mekah. Ya, orang musyrik Mekah, bahawasanya mereka sentiasa mengharapkan sesuatu sebelum engkau datang wahai Muhammad SAW kepada mereka sebagai Rasul. Diharapkan. Bahkan ada di kalangan mereka yang menamakan anak-anak mereka dengan nama Nabi akhir zaman. Itu kalau ahli kitab. Dekat 10 orang mereka namakan. Mana harapan kuat mereka bahawa daripada Bani Israel tadi dilantik menjadi penutup segala Nabi dan Rasul. Tiba-tiba keadaan tidak sedemikian. Tak jadi daripada Arab Quraisy. Itu mereka menganjal. Ya, mana mereka ada pahaman asabiyah qaumiyah. Dia nak kaum dia, puak dia. Ya, itu jadi kita tak ada puak, tak ada apa. Sama-sama hamba Allah Ta'ala. Yang taat kepada Tuhan, itulah maknanya yang selamat. Ya. Itulah ikhwan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin semua bersaudara. Tak kira warna kulit apa, bangsa kulit duduk mana, tak ada. Itu semua saudara kita. Itu membina mana satu kepahaman yang luas. Dia tak sempit dengan pahaman kaum. Yang ni dia nak kaum dia Bani Israel. Tiba-tiba tak jadi, anak bawah dia mula dia buat hal. Yang dia tolak dia macam-macam, dia tuduhnya, diubah ni kitab. Batu kitab Quran walau kitab terhebat, penutup segala kitab, segala isi kitab ada dalam Quran dan diturunkan pada Nabi terhebat, tapi Allah Ta'ala tak serah Quran pada Nabi. Wa innahu lahafizun, ya, kami jaga sendiri. Tapi Taurat Tuhan serah pada Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Ada Nabi okey, tak ada Nabi KO. Nabi wafat di Hijaz, habis tukar kitab, dia modified habis. Quran tidak. Walaupun yang menyambut Nabi yang terhebat, Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi, Allah Ta'ala tak. Tuhan sendiri jaga Quran. Itu hebat. Wa innahu lahafizun. Baru kita tengok orang tak boleh nak ubah Quran. Dan saya zahir banyak tempat hafiz Quran dan sebagainya. Itu tanda-tanda alamat Tuhan menjaga Quran itu sendiri. Ya. Satu titik dia ubah pun orang perasan. Itu dia antara apa? Hikmat kenapa Allah Ta'ala sendiri mengatakan aku sendiri yang jaga Quran. Wa innahu lahafizun. Allah SWT berfirman mengenai orang musyrikin Mekah, bahawa mereka sentiasa mengharapkan
ya, sesuatu sebelum engkau datang wahai Muhammad SAW kepada mereka sebagai rasul. Ya, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan ya kepada orang terdahulu, bermakna dia tahu dulu ada kitab turun, dan kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Wah. Ya, hebat dia punya pun kan. Dia punya angan-angan. Itulah kata-kata mereka sebelum kedatanganmu sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya mereka telah mengingkari Al-Quran. Turun kitab paling hebat, dia tolak habis. Yang kau bawa dari sisiku, mana sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan mengetahui akibat di akhirat kelak. Ni jaga ni. Ni Tuhan marah betul. Jaga kau. Kau siap kalau bahasa kita, kau siap. Akhirat besok memang teruk dilanyak di dalam azab yang sangat dahsyat. Dan qala ta'ala walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun apa bi'adzabina yasta'jilun fa iza nazala bisa hatihim fasa asbahul munzirin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun. Dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul. Siap dah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan. Yang kita tengok bagaimana Ta'ala mengolah pertolongan dia. Nabi Musa macam tersantak depan laut tuan-tuan ni, kami main tu belakang tentera Fir'aun, ya, julangan kaki debu, pukulan kaki kuda Fir'aun menjulang ke langit, melampau betapa ramai. Depan tak ada jalan, laut gitu pula, bukan parit kan. Maka Allah tunjuk kebesaran dia, ya, dengan benda yang akal manusia tak boleh nak fikir. Dengan tongkat kecil je, idrib bi'asa, ya Musa ketuk tongkat kau. Kalau nak guna kita punya akal singkat, macam mana nak pukul tongkat kecil nak belah laut. Dengar apa tuan buat, jangan soal apa, dia ketuk terbelah habis ni, terbelah laut. Itulah tempat habis riwayatnya, ya, satu manusia derhaka yang mengaku Tuhan yang terlampau zalim, tuan benam ke dia habis, dan disaksikan kehinaan matinya mayat di terapung habis tuan ni. Allah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, itu para rasul alaihi wasallam, dan bahawasanya tentera kami, yang pengikut-pengikut rasul, mereka lah orang-orang yang mengalahkan gulungan yang menentang kebenaran. Oleh itu berpalinglah wahai Muhammad SAW dari mereka. Jangan hiraukan mereka, jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Dan lihat apa yang menimpa mereka, tidak lama kemudian mereka akan melihat, ya, kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu, ya. Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami, ya. Maknanya tak ada pun, maknanya wah. Ya, ini perangai orang kalau dah kemaruk, dan bila lagi nak tunjuk. Dia tunggu sekali kena habis semua. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan. Dia sapu habis nanti. Macam mana umat dulu kena kan, yang dibalik bumi, bawah ke atas, atas ke bawah, yang diputar di atas, dihempas, ya, ditenggelam laut, cukup semua ada entah ni. Diubah wajah, dibantai dengan panah batu berapi, Allah, macam-macam dengan Quran. Semua dah cukup, dah besar dah. Dan berpalinglah wahai Muhammad SAW daripada mereka, jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga kepada satu masa. Ini semua dipanggil tasliyah, pelupur lara atau penyejuk jiwa bagi kita yang menyambung kerja Rasulullah SAW. Manakala Rasul diuji betul hebat, kita punya ujian sikit baru maknanya, ya. Dan ingat juga, tafsirnya Allah SWT berfirman kepada baginda Rasul kesayangannya serta hamba-hambanya yang mukmin, telah dijanjikan akan diberikan kemenangan di dunia maupun di akhirat, dan akhirnya para pengikut Nabi-Nabi selalu akan mempunyai kemenangan, ya, terhadap musuh-musuh mereka yang anti Tuhan, ya, anti agama dan para rasul. Itulah perangai dulu, ya, sampailah.
Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Mujadalah, kataballahu la'aglibanna ana wa rusulih innallaha qawiyyun aziz. Allah Ta'ala telah menetapkan sesungguhnya aku dan Rasulku tetap mengalahkan mana gulungan yang menentang. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat lagi maha kuasa. Macam mana Ta'ala bantai dalam peperangan Badar. Kalau nak guna tentera sekejap, dan 1 second ni. Inna lillah. Bagi Allah Ta'ala tu apa? Junudun, tentera. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Bagi Allah Ta'ala tu langit dan bumi semua dia punya. Allah. Yang tu tentera angin kan tak tahan. Atau tsunami habis terapung. Dia gegarnya bumi habis tenggelam. Kejap je, kebaya sangat. Walillahi junudis samawati wal ardh. Bagi Allah tu ada junud tentera di langit dan bumi. Kejap je kan. Allah Karim. Qala Allah Ta'ala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami membela, Allah Ta'ala akan memberikan bantuan mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi saksi pada hari kiamat. Kalau kau baca sirah kita tengok tahu jahatnya mereka ni rancang nak membunuh Rasulullah SAW macam-macam cara. Semua Tuhan batalkan. Peri-peri Tuhan batalkan. Yang memeranjatkan mereka, menakjubkan. Maka dapat iman nak orang yang Tuhan kena. Tapi kalau tak kena, tengok macam mana hebat. Dia tak masuk ke. Dibuat degil. Macam itulah keadaan. Jadi sepanjang perjalanan sirah Rasulullah SAW penuh dengan 1,001 macam hikmat yang besar yang kita dapat ambil. Dan satu lagi, selanjutnya Allah SWT berfirman kepada Nabi besar kita Muhammad SAW Rasulnya, kerana kemenangan terakhir akan berada pada pihak kamu. Dan itulah yang berlaku sehingga Fathil Mekah, jatuh balik Mekah ke tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah kamu sementara waktu terhadap itu akan menerima akibat kekafiran dan kesombongan mereka. Apakah mereka meminta supaya siksaan Allah Ta'ala ke atas mereka dipercepatkan sehingga akan mengalami hari-hari yang buruk disebabkan hukuman Allah Ta'ala jatuhkan ke atas mereka? Nak sangat ke maknanya? Tunggu, memang kena. Kalau tak bertobat memang dia kena. Qala Allah Ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang disifatkan orang kafir dan tidak betul, yang menuduh bagi tuduhan yang tak elok kepada Allah Ta'ala. Dan ucapkanlah salam sejahtera kepada sekalian Rasul, serta ingatlah bahawa segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Sebab itu kita nak buat supaya apa? Pencerahan kalbi kita sentiasa makin terang, memandang pentadbiran Tuhan dalam setiap saat. Gagal kita memandang, dia makin gelap. Kalau kita mandang, dia makin terang. Kalau kita biarkan kalbi kita tak menghadap, dia makin gelap, makin jauh. Sebab itu dia suruh kita sentiasa gerakkan dalam kita murakabah akan Allah Ta'ala. Tafsirnya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Perkasa daripada segala sifat, tuduh-tuduhan, Allah Ta'ala tidak terlibat dengan tuduhan buruk yang dilakukan dan anggapan yang berhubung dengannya sebagaimana yang telah disifatkan oleh orang-orang musyrikin tadi, yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang telah menyampaikan risalah kepada umat manusia dengan sempurna. Kemudian segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Ayat tersebut selalu dibaca oleh mereka sebagai penutup doa. Apa dia? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saya selalu pada doa kita baca ayat. Bagus sebab sebaik-baik doa diambil daripada Quran, kemudian daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada kalam-kalam ma'arifin.
Kemudian ayat tersebut selalu dibaca oleh mereka sebagai penutup doa kerana mengandungi unsur-unsur tasbih itu yang bermaksud penyucian Tuhan daripada segala sifat yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tahmid pula membawa maksud pujian. Ya, tahmid, hamdu itu kan mana puji. Kalau subhana itu tasbih, tanzih, menyucikan. Tahmid memuji, tasbih mensucikan. Itu membawa maksud pujian bagi Allah Ta'ala sekalian alam, Tuhan sekalian alam, dan taslim, iaitulah wassalamun alal mursalin, ya. Taslim memberi salam sejahtera bagi segala utusan Allah yang hebat, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Hatim dan Asy-Sya'bani, Sya'bi apa Sya'bi di antara ulama yang mengatakan apa? Yajuzu salatul janazah bi ghairi wujub li annaha du'aun. Sya'bi dia mengatakan harus sembahyang jenazah tanpa wuduk sebab sembahyang jenazah adalah doa. Boleh pakai pendapat tu kalau kata dai lah. Mesti ke bawah tinggal isi beldi. Orang pun mati macam mana buat air ni. Pakai sembahyang lah, ikut Sya'bi boleh. Ya, ikut dia. Maknanya harus sembahyang jenazah tanpa wuduk sebab sembahyang jenazah ialah doa. Dia tak ada rokok, tak ada apa. Ya. Ada satu orang mengadu Mekah lama tuan ni. Dia balik-balik orang suruh jadi imam. Dia kata saya tak ada lah, saya tak boleh. Tuan Haji Mekah alim besar takkan jadi imam sembahyang jenazah. Tak boleh kata. Rupa sana dia meniaga minyak atar. Meniaga minyak dap. Bantai sembahyang doa di imam dia bantai rokok terperanjat pergi orang kampung. Alamak dia rokok. Aku dah kata aku tak boleh jadi imam. Habis duduk Mekah aku kan mengaji kata aku meniaga gitu. Ya, terperanjat orang kampung tuan ni. Duduk Mekah lama 10 tahun, rupa ni menjaga, kena mengaji, kena belajar. Hari di bantai sembahyang Jumaat, sembahyang jenazah dari imam di bantai rokok. Tak berganjat orang kampung. Ibnu Abi Hatim dan Asy-Sya'bi dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man sarrahu an yuqtala bil mikyalil awfa minal ajr yaumal qiyamah falyakul akhira majlisihi hina yuridu an yakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Siapa yang ingin memperolehi timbangan pahala yang paling sempurna di hari kiamat itu, timbangan dia hebat, berat, ya, maka hendaklah dia pada setiap akhir pertemuan dia, apa-apa majlis lah, ya, ketika dia hendak berdiri, dia mengucapkan ayat di atas, ya, iaitulah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu besar. Selain daripada kita baca tasbih kafarat dalam hadis lain, mana bacalah, semua ada tu. Ya, habis. Kemudian tamatlah tafsir surah As-Saffat dan disusuli pula dengan surah suratus Sad. Wallahu a'lam. Sarakallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sayyidina khairat al-anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma